ya. Jadi kalau pada minggu lepas kita membincangkan berkaitan dengan apa itu akikah, syarat-syarat akikah, dan juga beberapa perbezaan di antara akikah dan juga korban, ya, kerana akikah dan korban itu banyak persamaan, ya. Uh, Walaupun di sana ada juga lah sedikit sebanyak perbezaan, ya. Jadi kalau sekarang ni musim korban, ya, jadi manakah yang terbaik lah kan, ya. Jadi bolehkah kita gabungkan, ya, bahagian, contohnya seekor lembu tu boleh 7 bahagian, bolehkah campur-campur, ya? Mungkin orang yang pertama untuk korban, orang kedua korban, ya, yang ketiga akikah, yang keempat akikah. Jadi bolehkah contohnya 5 bahagian untuk korban, lagi 2 untuk akikah. Jadi insya-Allah tiada masalah dalam gabungan tersebut, ya. Walaupun sudah pasti, ya, kalau yang afdal tadi itu sudah pasti kambing, ya, yang telah kita sebut, ya, sebelum ini, ya, kambing, ya, maknanya laki 2 ekor kambing kalau anak laki, kalau anak perempuan seekor kambing. Jadi itu yang terbaik. Walaupun demikian tidak menjadi halangan, ya, kalau untuk kita masuk dalam bahagian sahaja, ya, asalkan kita dapat buat, ya. Jadi kita akan lihat yang seterusnya berkaitan menamakan anak, mencukur rambut dan bersedekah emas atau perak pada hari ke-7 kelahiran bayi tersebut, ya. Jadi sunat menamakan anak dengan nama yang baik-baik pada hari ke-7 dia dilahirkan. Ini berdasarkan hadis, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum." Ya, di riwayat Abu Daud. Yang bermaksud sesungguhnya pada hari kiamat kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan nama bapa kamu, maka elokkanlah nama kamu. Ya, jadi nama yang baik. Ya, bila nama yang baik ni tak semestinya kena nama Arab lah, ya. Jadi bolehlah juga dengan nama-nama tempatan kita lah, ya, asalkan mempunyai makna-makna yang baik, ya. Dan itu, ya, jadi tak perlulah kita susah payah sangat, ya. Orang kadang cari nama itu nama yang terlalu glamour, ataupun nama yang mengikut dirasakan begitu moden, ya. Jadi sampai begitu panjang, kan, ya. Tapi dari segi makna mungkin tidak ada makna, ya. Jadi ini pun kita kena lihat, ya. Jadi jangan sampai tersalah di dalam memilih nama ini, ya. Jadi ada beberapa hukum berkaitan dengan menamakan anak ini, ya. Jadi nama yang paling benar Harith ataupun Humam, yang diriwayatkan dalam Abu Daud. Nama yang paling buruk ialah Harb, peperangan, dan Murrah, pahit. Makruh menamakan anak dengan nama yang buruk seperti syaitan, zalim, keldai dan lain-lain. Himar, nama Himar itu keldai lah kan, ya. Jadi Himar namanya, jadi tak sesuai lah begitu, ya. Begitu juga makruh menamakan dengan nama Najih dan Barakah. Begitu juga Aflah, Yasar dan Rabah, kerana tidak semestinya kanak-kanak dinamakan menjadi seperti itu, ya. Kalau Najih maknanya orang yang berjaya, Barakah berkat, ya. Jadi makruh, ya. Karena tidak semestinya kanak-kanak tadi itu menjadi seperti nama tersebut. Harus menamakan dengan lebih baik, lebih dari satu nama, tetapi yang afdalnya dengan satu nama sahaja, ya. Sunat menukar nama yang tidak baik ke nama yang baik, ya. Jadi ditukar nama, ya. Makruh yang sangat-sangat, ya, menamakan anak dengan nama penghulu manusia, penghulu ulama, penghulu hakim atau penghulu orang Arab kerana ia dusta, seperti kata Dr. Wahbah Zuhaili. Tidak harus menamakan anak dengan Malikul Muluk, istilah tersebut, ya, maknanya raja segala raja, kerana itu adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Menamakan dengan hamba Nabi, Abdul Nabi, sebagian ulama mengharuskan dan kebanyakannya menegah kerana ditakuti ada berlaku syirik pada hakikat ubudiyah. Abdul Nabi, hamba Nabi, ya, jadi tak bolehlah, ya. Ataupun setengah tu Abdul Masih, ini pun hamba Masih, ya, hamba Jesus, ya. Itu bila dalam agama Kristian ni, bila yang Kristian Arab ni pun dia letak nama pun nama Arab, jadi kita ingat, oh, nama pun sedap, jadi Abdul Masih, ya kan, ya. Jadi hamba Jesus. Jadi ini pun tak sepatutnya lah, ya, kita pakai nama-nama yang tersebut, ya. Jadi itu boleh, maknanya nama-nama tu nama yang boleh membawa kepada syirik, ya. Begitu juga sunat mencukur sebelum tu, ya.
Begitu juga sunat mencukur rambut anak lelaki dan perempuan ya selepas penyembelihan akikah pada hari yang ketujuh dan bersedekah emas atau perak mengikut berat rambut tersebut ya yang saya sebut sebelum inilah. Jadi apabila telah selesai penyembelihan akikah tadi, maka apa yang tuan-tuan puan-puan boleh buat ialah cukur rambut anak tadi, kemudian bawalah apa ni tadak dan letak dalam satu kain ke apa ni, pergilah kedai emas ke timbang kan ya. Jadi tengok dapat berapa mayam ataupun beberapa miligram semula kan ya untuk dikira. Jadi berat tadi tu sedekahkan dengan berat emas ataupun perak ya dengan berat rambut yang telah ditimbang tadi ya. Ini berdasarkan hadis daripada Ali. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan seekor kambing bagi Al Hasan dan bersabda, "Ya Fatimah, ihliqi ra'sahu wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddah." Qala fawazantuhu fakana waznuhu dirhaman aw ba'da dirham. Ya, jadi wahai Fatimah, cukurlah rambutnya dan sedekahkanlah perak mengikut berat rambut tersebut. Ali berkata, Fatimah pun menimbang rambut itu dan mendapati beratnya 1 dirham ataupun setengah dirham ya. Jadi memang tidak terlalu berat lah ya kalau rambut bayi tadi ya. Rambut bayi ini tak banyak lah mula-mula ni. Walaupun mungkin ada juga rambut bayi yang tebal ya masa lahir ya. Jadi yang seterusnya azan di telinga bayi ya, azan di telinga bayi. Sunat azan di telinga kanan bayi dan qamat di telinga kirinya sebaik-baik sahaja bayi tadi lahir. Tujuannya bagi memulakan pendengarannya di dunia dengan kalimah tauhid. Jadi mengikut riwayat Ibn Sunni dari Al Hasan bin Ali bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud siapa yang dikurniakan anak kemudian diazan pada telinga kanan dan qamat pada telinga kiri, nescaya anak tersebut tidak diganggu oleh umus sebian, iaitu nama bagi syaitan. Sama juga dalam hadis yang lain ya daripada Ubaidillah bin Abi Rafi' daripada bapanya yang berkata, yang bermaksud ini riwayat At-Tirmizi ya. Jadi aku melihat Rasulullah azan sebagaimana azan solat di telinga Al-Hasan bin Ali setelah Fatimah melahirkannya. Ya, jadi ini contohnya lah ya yang Nabi lakukan terhadap cucu baginda ya. Jadi dan diikutilah sampai ke hari ini. Seterusnya tahnik ya. Tahnik bermaksud belah mulut bayi. Kalau istilah kita ni belah mulut lah, upacara belah mulut ya. Dengan buah tamar yang dikunyah-kunyah dan digosok-gosokkan ke langit bayi. Sebahagiannya masuk ke dalam perutnya ya. Jadi kurma tadi tu memang kena dihancur-hancurkan lah, dikunyahkan kerana bayi tak boleh kunyah lagi kan ya. Jadi sebahagiannya dimasukkan ke dalam perutnya. Jadi sunat mentahnik bayi dengan tamar, sama ada bayi lelaki ataupun bayi perempuan. Jika tidak ada tamar, gunakanlah sesuatu yang manis. Ini berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi yang berkatanya, aku membawa Abdullah bin Abu Talhah Al-Ansari yang baru lahir menemui Rasulullah pada ketika itu. Baginda yang memakai aba'ah sedang melumurkan untanya dengan minyak. Baginda bertanya, adakah kamu membawa tamar? Aku menjawab, ada. Lalu aku menyerahkan beberapa biji kepada baginda. Baginda pun memasukkan beberapa biji tadi itu ke dalam mulut dan mengunyah-ngunyahnya. Kemudian baginda membuka mulut Abdullah dan memasukkan tamar tersebut. Bayi itu pun menggerak-gerakkan lidah sambil menghisap manisnya. Kemudian Rasulullah bersabda, kesukaan orang Ansar ialah buah tamar. Lalu baginda menamakannya sebagai Abdullah. Ini riwayat daripada Muslim dan lain-lain. Jadi daripada hadis ini jelaslah ya, jadi menunjukkan bahawa disunatkan untuk tahnik ya dengan buah tamar yang dihancurkan kalau tiada benda yang manis ya. Tapi ialah dalam suasana kita pada waktu sekarang ni pandemik COVID ni, jadi kena lebih hati-hatilah. Jadi mungkin kalau orang luar tu agak sukar risiko sedikit lah. Jadi bapaknya pun boleh buat jugalah ya, kalau tak dapat orang soleh lah ya. Jadi kalau kita nak lebih berhati-hati lah ya dalam suasana pandemik pada hari ini. Dan kalau tiada tamar, mungkin ada setengah tu dia guna madu lah kan ya. Tapi madu kalau kita baca ya dalam artikel perubatan ya, jadi madu ni tidak sesuai untuk diberikan kepada
bayi yang berusia bawah 1 tahun, ya. Jadi tidak digalakkan, ya, kerana ada bakteria yang ada pada madu tadi itu, yang mana kalau bayi yang bawah umur 1 tahun itu imunitinya tidak kuat lagi. Yang mana kalau kebetulan ada bakteria tersebut dan dia menyerang bayi tersebut, dia boleh menyebabkan penyakit yang bahaya, ya. Jadi kalau lebih 1 tahun umur tak ada masalah. Jadi kalau tahnik ni seeloknya insya-Allah ada kurma lah, kan, ya. Jadi alhamdulillah sekarang ni kat mana-mana tu kita boleh cari kurma sepanjang masa lah, ya. Jadi di kedai-kedai tu kita cari sajalah, ya, kurma, ya. Jadi itu yang sebaik-baiknya. Sama juga, ya, daripada Abu Musa radhiyallahu anhu, ni riwayat Muslim. Ulida li ghulam, fa ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrin, ya. Aku dikurniakan seorang anak laki yang lalu membawanya menemui Rasulullah. Baginda pun menamakannya Ibrahim dan mentahniknya dengan tamar, ya. Dan dalam riwayat Al-Bukhari, hadis yang lebih kurang sama, ada tambahannya wa da'alahu bil barakah, dan didoakan kepada bayi itu dengan keberkatan, ya, kepada bayi tadi. Dan banyaklah dalam hadis riwayat Muslim lain, kanak-kanak lelaki dibawa menemui Rasulullah, lalu baginda mendoakannya semoga diberkati Allah dan mentahniknya. Jadi itu yang apa yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita maknanya mendoakan bayi tadi itu dan seterusnya mentahnik, yani doa dengan keberkatan, ya, barakallah, ataupun nanti ada disebutlah nanti apakah lafaz doanya, ya. Jadi berdasarkan keterangan tersebut, ulama menyatakan bahawa bayi yang baru lahir sunat dibawa menemui orang yang soleh dan bertakwa, meminta dia mentahniknya dan mendoakannya supaya kebajikan dan keberkatan. Dan yang seterusnya, apa yang sepatutnya dilakukan kepada bayi tadi, kan, ya, adalah al-khitan ataupun khitan ataupun istilah lain sunat, ya. Pengertiannya al-khitan berasal daripada perkataan khatana, ya, yang bermaksud potong. Dia nama bagi perbuatan al-khatin, ataupun tempat kita ni tok mudim, ya, ataupun doktor lah kalau di hospital, ya. Mengkhatankan itu mengkhatankan zakar, iaitu memotong kuluk yang menutup hujung kemaluan lelaki, hasyafah, ya. Jadi itu secara umumnya maksud berkhatan, ya. Jadi hukum berkhatan ini apakah hukumnya? Jadi menurut para ulama mazhab Syafi'i, jadi khatan ini adalah wajib sama ada bagi lelaki ataupun perempuan, ya. Bagi lelaki wajib dipotong kulitnya yang menutup tadi itu, sementara bagi perempuan sebahagian kecil hujung kelentik tadi, ya. Ada pendapat Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i sebahagiannya, bahawa berkhatan itu wajib bagi lelaki saja dan tidak wajib bagi perempuan, ya. Jadi dalam keadaan ini sudah pasti untuk perempuan itu dia beza sikit lah, ya. Jadi kalau untuk lelaki itu memang jelas, ya, kewajibannya. Jadi kalau untuk yang perempuan itu dalam mazhab Syafi'i paling kurang pun memang wajib juga, ya. Memang wajib juga, ya, dalam mazhab Syafi'i ini. Cuma kalau kita lihat, ya, pada zaman sekarang ni terdapat beberapa isu lah, ya. Genital mutilation atau semua itulah, kan, ya, kadang hak asasi manusia, ya, terutamanya kepada apa benda ni, berkhatan bayi perempuan, kan, ya. Jadi kerana di sana terdapat beberapa amalan, ya, sebahagian masyarakat di tempat lain, ya. Jadi apabila dia potong kemaluan yang bayi wanita tadi, perempuan tadi itu, jadi potong terlalu banyak, ya, sehingga memudaratkan, ya. Sehingga kan banyak pertubuhan ataupun banyak juga negara yang tidak ada, sebahagian negara yang tidak membenarkan lah, tidak menggalakkan, ya. Jadi khatan wanita ini, ya, perempuan. Jadi sehingga sebahagiannya itu dia tercampur, adakah itu khatan perempuan yang disuruh dalam syariat ataupun tidak. Jadi itu, ya, kena bezakan, ya. Jadi apa yang disuruh dalam syariat tadi itu, kalau untuk yang khatan wanita perempuan tadi itu sedikit saja di bahagian hujung sajalah, kan, ya. Satu disepit sajalah, kan, ya. Jadi bukannya sampai sehingga banyak yang dipotong, kan, ya. Jadi sehingga mendatangkan mudarat, ya. Jadi itu adalah tidak disuruh dalam agama, ya. Jadi
tak sepatutnya itu menjadi suatu isu yang besar lah ya. Jadi kena hati-hatilah ya. Jadi memang di sana memang terdapat gerakan ya untuk inilah ya, memperjuangkan hak ya. Jadi tidak benarkan bayi perempuan ya untuk dikhatan ya. Tapi mungkin yalah itu kerana terdapat isu di luar sana cara khatan yang kurang betul kan ya. Jadi sehingga membawa kepada perkara itu ya. Sama jugalah seelok-eloknya biarlah memang doktor yang terlatih yang melakukan perkara ini ya, kerana kalau berlaku kesilapan ya dia akan mendatangkan satu ialah mudaratlah kepada budak tersebut ya. Dan yang kedua, kedua datangkan fitnah kepada agama itu sendiri ya. Kadang kita ada baca juga dulu kat surat khabar kan ya, jadi sehingga terputus lah sampai macam-macam lah kan ya. Jadi kes-kes yang sebegini walaupun dia hanyalah satu dalam berapa ribu lah kan ya, tapi sedikit sebanyak dia mencalarkan ya image lah kan ya. Jadi kena lebih hati-hatilah ya dalam ini, dan pastikan biarlah hanya doktor yang melakukan sajalah ya. Tok Mudim pada hari ini mungkin dah tak banyak sangat lah ya. Mungkin di kampung-kampung tu ada lagi, tapi dah tak banyak lah ya yang melakukannya. Bahkan teknologi sekarang pun dah banyak. Kalau dulu mungkin pakai pisau ya. Budak-budak dulu takut lah kan ya. Jadi pisau atas batang pokok pisang semua lah kan ya. Jadi sekarang ada teknik yang macam-macam ya, laser, bahkan stapler, macam-macam lah kan dia, dengan sakit yang apa ni dah makin kurang sakit, kemudian tempoh sembuhnya yang semakin pendek lah. Jadi itu perkara yang bagus lah ya. Jadi dalil pensyariatan khatan ini berdasarkan hadis pada Abu Hurairah daripada Nabi yang bersabda, al-fitrah khams atau khamsun min al-fitrah, al-khitan, al-istihdad, wa natful ibq wa taqlimul adhafir azfar wa qissu syarib. Jadi yang bermaksud fitrah manusia itu 5 perkara, ataupun 5 perkara adalah fitrah manusia, iaitu berkhatan, mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting misai. Ya, jadi itu adalah perkara yang dianggap sebagai fitrah badaniah yang luaran ini ya, yang perlu dilakukan oleh orang Islam ya. Jadi fitrah adalah amalan sejak dahulu, jadi pilihan para nabi dan dipersetujui oleh semua syariat. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh lah kan ya, jadi khatan ini telah sebagai satu sunnah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam ya, yang seterusnya dituruti oleh umat Islam ya. Berkhatan adalah kita lihat waktu khatan ni masa bila ya. Jadi khatan adalah wajib tetapi tidak disyariatkan semasa kecil. Bahkan ia harus dilakukan semasa kecil atau dewasa ya. Dan kalau ikut adab kat kawasan tempat kita ni, biasanya budak-budak kanak-kanak daripada umur kanak-kanak tadi tu sampai mungkin umur 8-9 tahun, sampai sebelum umur darjah 6 lah, paling dia umur 12 tahun lah. Itu kebiasaannya dalam masyarakat ya pada hari ini ya. Jadi itu dalam tempoh yang biasanya orang berkhatan lah kan ya, budak-budak tadi ni. Kalau budak lelaki lah, kalau perempuan ni kebiasaannya memang ketika masih bayi lah, beberapa bulan memang dah disyorkan untuk dilakukan khatan lah kan ya. Walau bagaimanapun sunat bagi ibu bapa atau penjaga kanak-kanak mengkhatankannya pada hari ke-7 dia dilahirkan. Hal demikian jika kemudian mendapatinya boleh dilakukan ke atas kanak-kanak tersebut dan dia tidak sakit ya. Dan ini memang adalah fitrah ya. Jadi disebutkan tadi tu Nabi Ibrahim alaihissalam ya, bermula zaman Nabi Ibrahim. Dan sebab itulah ya, selain orang Arab ya, bahkan orang Yahudi ya, dan Bani Israel sendiri pun mereka mengamalkan adat khatan ini ya, amalan berkhatan kepada bayi lelaki ini ya. Sampai ke hari ini pun mereka laksanakan juga. Ini samalah ya. Jadi ada persamaan lah gitu umat Islam dengan orang Yahudi dari sudut berkhatan ini ya. Jadi mereka pun laksanakan terhadap bayi mereka supaya suci ya. Jadi kalau yang orang Nasrani, mereka yang hari ini tidak buat ya, walaupun ya memang kalau kita sebutlah kan ya, maknanya kalau apa yang disebut contohnya dalam Bible memang disebut contohnya Isa ataupun Jesus itu dikhatankan pada hari ke-8 kelahiran ya. Ini disebutlah kan ya, tapi yalah kemudian
mereka tidak amalkanlah apa yang disebut dalam kitab mereka Jadi itu daripada zaman Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Isa sendiri, dan terus Nabi Muhammad SAW sendiri bagi dia dikhatankan menurut pendapat yang paling kuat Jadi oleh datuk dia sendiri iaitu Abdul Muttalib yang mengkhatankan Nabi ketika masih kecil. Walaupun ada pandangan mengatakan adakah Nabi lahir itu dalam keadaan telah sedia berkhatan ataupun bagaimana sudah pasti perbincangan ini bukanlah satu perbincangan yang begitu berkesan yang mendalam dari sudut amalan umat Islam tapi ada jadi perbincangan juga tapi maknanya pandangan yang paling kuat adalah Nabi sendiri pun dikhatankan oleh datuk bagi dia sendiri iaitu Abdul Muttalib. Jadi apa hikmahnya Jadi hikmah pensyariatan berkhatan ini, jadi banyaklah hikmah dia Jadi hikmah pensyariatan berkhatan adalah supaya kanak-kanak itu benar-benar bersih dan suci. Ini paling penting sekali lah. Jadi terutamanya bila buang air kecil, mungkin ada sisa-sisanya tu masih tertinggal pada kemaluannya semua tu Jadi bila tidak berkhatan semua Jadi tidak syak bahawa dengan memotong kulit yang menutupi depan tadi itu, zakat tadi itu lebih menjamin untuk mencapai tujuan tersebut kesucian. Suci luaran ialah tanda yang membuktikan bersih dalaman Jadi itulah Islam Jadi dia bukan sahaja suruh suci dalaman, ilmu penyucian jiwa, penyucian hati, tasawuf, bahkan suci juga suci dari aspek luaran itu sendiri juga penting. Dua-dua penting Hati ini kena suci daripada sifat riak, takabur, sombong, kena tanam dengan sifat ikhlas. Semualah yang kita belajar dalam bab akhlak tasawuf itu memang Islam suruh khusyuk, solat semua. Dan pada waktu yang sama Islam tidak melupakan sudut luaran, fizikal juga sama juga kena suci jadi kalau orang kata tak apa, luar dia nampak tak elok tapi hati suci tapi dalam Islam dua-dua dijaga dia bukan dalam setengah kepercayaan jadi setengah kepercayaan agama tu yang di luar sana tu dia terlalu menitik beratkan soal dalaman hati soal macam mana nak menghapuskan nafsu, mengawal nafsu sampai tahap menghapuskan nafsu sampai tak nak makan, tak payah mandi, semua tu. Jadi yang luaran dia tidak jaga. Ada ajaran agama yang begitu. Jadi itu pun tidak disuruh dalam agama. Yang agama bahkan ada yang sebaliknya pula, dia terlalu tumpukan yang luaran cantik-cantik, berwangi-wangian tapi di sebaliknya dalamannya tu tidak dia tidak diutamakan kesucian dalam hati tadi Jadi Islam jauh sebelum mana-mana kepercayaan ataupun yang lain-lain semua dari sudut penelitian berkaitan dengan sudut bab bersuci, kesucian diri, kesucian alam sekitar, kesucian alam sekitar kita ketika mana pada zaman dahulu 1000 ataupun 1400 tahun dahulu, benda ini mungkin bukan satu perkara yang dipandang itu Nabi sendiri sebut dilaknat kalau orang itu contohnya membuang air kat tengah jalan ataupun membuang air di kawasan air yang tidak bertakung contohnya jadi dilarang ataupun membuang air di tempat bawah pokok tempat orang berteduh semua jadi dalam Islam dilarang semua benda ni semua disebut secara jelas jadi semuanya ada sebab-sebabnya kenapa dan bahkan mendahului zaman penciptaan sabun jadi muka jalan penciptaan sabun jadi umat Islam yang banyak mempopularkan penggunaan sabun daripada wangi-wangi tumbuhan-tumbuhan yang wangi ketika itu di Eropah orang tidak mandi jadi dianggap bila tak mandi itu mendekatkan diri dengan Tuhan asli tak payah mandi jadi setahun hanya beberapa kali mandi saja tak ada sabun dengan pakai apa benda ni lemak binatang, kambing apa semua jadi kita cuba bayangkan jadi menggunakan lemak binatang sebagai sabun baunya itu semua jadi itu yang mereka gunakan bahkan raja-raja mereka tak ada cuci muka lah queen semua tu jadi putih saja waktu dalam gambar potret Queen Elizabeth ada semua yang dulu-dulu semua ni jadi putih melepak mukanya satu sebabnya ialah
ni lah pakai bedak je, dia tak ada nak sucikan bersihkan muka. Itu yang mereka lakukan ya. Jadi dalam bab bersuci ni Islam dah terlalu jauh ya mendahului mereka ya, ketika mana mereka menganggap kalau seorang yang banyak mandi tersebut tidak bagus. Bahkan ya, sebahagian mereka menganggap kalau siapa yang banyak mandi, rumah yang basah, ada bilik air semua tu dianggap itu adalah syiar Islam. Just imagine ya, maknanya dahulu, maknanya mereka anggap syiar Islam, dia kata rumah tersebut mempunyai tandas yang baik. Bahkan dia kerana dia ada tandas yang baik, boleh gunakan dengan baik, bersih dan juga selalu mengambil wuduk jadi basah, mandi. Jadi dianggap itu adalah satu daripada syiar Islam adalah mandi. Ya, jadi sehingga mereka menganggap begitu sekali ya, kerana mereka tidak banyak ya mandi. Itu kalau kita lihat orang-orang di sebelah barat sanalah ya. Jadi bagaimana dalam Islam disebut kita belajar bab tayammum, bab istinja ya, dengan air, dengan batu semua ya, begitu detail ya disebutkan ya. Jadi ketika mana kaum-kaum yang lain maka mereka tidak menganggap benda itu sebagai satu perkara yang penting ya. Tapi dalam Islam sudah pasti benda itu amat penting, amat dijaga umat Islam untuk melakukannya ya. Innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ya, daripada surah Al-Baqarah ayat 222. Sebenarnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Jadi banyakkan kali kita menyucikan diri, dan salah satu sudah pastilah tadi ya, ada berkhatan tadi ya yang patut diamalkan ya. Bahkan kalau kita lihat kerana banyaknya hikmah ataupun kebaikan berkhatan ini, bahkan ramai juga orang bukan Islam ya, mereka sendiri mengamalkan, sebahagian mereka mengamalkan juga berkhatan ini dalam kelompok mereka kerana mereka tahu kebaikannya. Jadi kalau menurut Syekh Abdullah Nasir Alwan ya, dalam kitab Tarbiyatul Aulad, ini kitab yang popular juga dalam berkaitan dengan pendidikan anak-anak ya. Jadi apa yang disebut tadi hikmah-hikmah agama berkhatan ini, yang pertama, khatan merupakan kemuncak fitrah syiar Islam dan petunjuk syariat. Khatan merupakan pelengkap agama kebenaran yang telah disyariatkan Allah melalui Nabi Ibrahim. Berkhatan boleh membezakan antara orang Islam dengan orang kafir. Itu hikmah lah. Walaupun mungkin dalam setengah tak sepertinya satu perbezaan yang besar ya. Ada juga orang Islam yang berkhatan ya. Ia juga merupakan kehambaan kepada Allah dan tanda kesetiaan kepadanya dan juga ketaatan yang berbelah bagi terhadap hukum serta kekuasaan Allah. Kalau kita lihat berhubung dengan kesihatan, amalan berkhatan boleh membawa kepada kebersihan, kecantikan, mengelokkan bentuk tubuh. Berkhatan merupakan pengurusan kesihatan yang amat besar, memelihara orang daripada pelbagai penyakit yang disebabkan oleh kelamin, habis semua tu lah kan, sifilis, AIDS, habis semua lah kan ya. Memang mengikut statistik mereka yang berkhatan makin kurang, amat kurang risikonya. Sama juga kanser yang berkaitan dengan kemaluan semua tu, jadi makin kurang risikonya apabila adanya melakukan khatan ini ya. Seterusnya kalau kita lihat ya, ucapan tahniah. Bila ada kelahiran, ucap tahniah ya. Pasal kita sekarang banyak trend lah. Alhamdulillah bila ada kelahiran tu kita letak dalam Facebook, mungkin dalam WhatsApp, jadi ramailah yang ucap tahniah. Jadi ucap tahniah juga adalah satu perkara yang disunatkan dalam Islam ya, sebagaimana kita menggambarkan kegembiraan bagi orang lain pun mendoakan kepada kita ya. Jadi orang lelaki sunat mengucapkan tahniah kepada bapa si bayi, manakala orang perempuan kepada ibunya. Jadi dengan ucapan barakallahu laka fil mauhub laka wa syakarta al-wahib wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu, yang bermaksud semoga Allah memberkati engkau kerana anak yang dikurniakannya dan engkau bersyukur atas pengurniaannya itu. Semoga dia terus membesar serta engkau mendapat kebajikannya ya. Jadi ini diriwayatkan oleh Hasan Basri. Hasan Basri adalah seorang tabi'in besar ya, kibar tabi'in ya. Hasan Basri ini biasa yang popular lah kalau dalam tasawuf semua ya. Jadi diriwayatkan oleh Hasan Basri dan dia
dia riwayat ini tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kebanyakan para ulama yang mengkaji dia mendapati dia tidak sampai kepada Nabi, tak tahap marfu'. Marfu' ni maksudnya sampai tahap Nabi, yang ni tidak sampai tahap Nabi. Maknanya ini lebih kepada kata-kata kibar tabi'in ya. Namun demikian sunat mendoakan keberkatan secara umum ya, berdasarkan hadis yang saya sebut sebelum ini ya, maknanya hadis yang riwayat Bukhari tadi ya, daripada Abu Musa tadi, yang aku kurniakan kepada seorang lelaki berjumpa baginda menamakannya Ibrahim dan mentahnikkannya, wada'alahu bil barakah, dan mendoakannya dengan keberkatan. Jadi dalam hadis-hadis sahih yang lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi tidak menyebutkan secara jelas lafaz doa yang tertentu kalau kelahiran bayi tersebut. Apa yang disebut di situ ialah Nabi mendoakannya dengan keberkatan. Jadi apa yang dilakukan, jadi sebenarnya berarti ada keluasan di situlah. Tak semestinya kita kena pakai doa yang disebut ya, Al-Hasan Basri ni, barakallahu laka fil mawhub lak. Maknanya barakallahu laka fil maulud, ataupun semoga Allah ataupun dalam bahasa yang kita fahamlah, semoga Allah memberkati kamu dan keluarga kamu, memberkati anak kamu. Benda memadai sudah ya. Jadi sama juga pasangan yang baru berkahwin, bernikah, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair ya, contohnya ya. Jadi semoga Allah memberkati kamu berdua dan mengumpulkan kamu sentiasa dalam kebaikan ya. Maknanya di sini dia lafaz-lafaz ini sebagai panduan, maknanya kita bolehlah nak ikut, tak nak ikut kita boleh menggunakan lafaz-lafaz lain ya, tapi sebenarnya memberi maksudnya lebih kurang samalah. Yang penting di sini adalah doa lah ya kepada anak tadi lah kan ya. Jadi tidak, ni dah lepas bulan buka akaun Facebook untuk anak. Jadi ni tak termasuk dalam sunat lah kan ya. Buka akaun Instagram anak bayi tadi lah kan ya. Ada setengah artis tu memang ada buat gitulah kan ya. Jadi kita ni tak artis, tak adalah buat gitulah kan. Jadi anak tu popular, jadi banyak masuk iklan semua ni. Jadi mendatangkan pendapatan pula kepada mak bapak dia lah kan ya. Jadi itu lain lah. Tapi tak perlulah rasanya masih awal-awal lagi buka Facebook kan untuk anak-anak ni ya. Masih terlalu awal ya untuk dia didedahkan dengan perkara-perkara inilah ya. Dan satu perkara kita kena jaga jugalah ya. Jadi jangan terlalu banyak meletakkan gambar-gambar anak ni semua ni dalam Facebook ya, kerana di luar ini banyak, especially kalau kita Facebook kita itu kita buka secara publik ya, kerana di luar terutamanya bila anak dia dah semakin besar, anak perempuan terutamanya lah kan ya, umur dah berapa tahun, kanak-kanak 7, 8, 10, 11, 12 tahun semua lah kan ya, di luar ramai mereka yang pedofile ya, ataupun mereka yang berniat jahat ya. Jadi ada yang crop, ambil gambar budak tadi itu semua, lepas tu dia bayangkan benda yang tak elok semua ya, berlaku ya, banyak ya, perkara-perkara ini semua lah kan ya, terutama kalau kita buka public ni semua ya. Crop, lepas tu dia buat macam-macam lah ya, perkara-perkara yang tak elok ya. Jadi di luar terlalu banyak perkara-perkara yang tidak elok ya. Jadi berpada-pada lah ya kalau kita nak letak gambar anak-anak kita, dan seboleh-bolehnya letaklah ataupun yang benda yang elok sajalah, jangan letak gambar ataupun ceritakan perkara yang mengaibkan anak tadi, kita bagi tahu dalam Facebook, bagi tahu sedunia, anak aku ni malas kan ya, kerja rumah pun disuruh baru nak buat contohnya kan ya, tu apa, masak malas, itu malas, kita cerita dalam Facebook menyebabkan orang lain semua tahu perkara tersebut. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak patutlah ya. Jadi kita membuka sendiri aib ya, anak kita sendiri, sampai orang lain membacanya semua ya. Jadi ini tidak sepatutnya kita lakukan ya. Ataupun di luar banyak je anak baru umur 7, 8 tahun, ada bawah lagi 5 tahun, 6 tahun dah diajar isap rokok, vape ya. Lepas itu masukkan dalam, direkam dalam video, lepas tu viral. Kelihatannya macam dia bangga ya. Mungkin mak bapak ni yang buat begitulah kan, kelihatan macam bangga lah. Kemudian akhirnya bila benda tu dah viral, menjadi kes polis dan akhirnya kena tangkap. Ini memang suatu perkara yang tidak sepatutnya berlaku lah ya. Dan kita hairan benda tu boleh berlaku ya. Sanggup ya dia, budak itu masih terlalu kecil ya untuk dia diperkenalkan dengan rokok vape dan semua ini.
Ataupun dalam riwayat yang lain ya, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jazala thawabakum. Ini contoh doa-doa lain lah ya. Jadi semoga Allah memberkati kamu, mengekalkan keberkatan dan memberikan kamu pahala yang banyak ya. Jadi doa-doa ini memang ada disebut lah dalam oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar ya. Jadi kalau himpunan kitab Nawawi ini antara yang popular selain Arba'in Nawawi ini ialah kitab Al-Azkar. Kerana dalam Al-Azkar ini mengumpul berkaitan dengan doa-doa fadilat-fadilat semua ya. Jadi dia pun sama juga ada menyebut riwayat yang daripada Imam Hasan Basri ini ya. Datuk Sabri Al-Khabani dalam kitabnya Hayatun Al-Jinsiyah ya, amalan berkhitan mempunyai berbagai faedah ya, apa yang disebutnya ya. Dengan memotong kulit kulub tadi, seorang boleh melepaskan diri keluarnya air yang berminyak dan lelehan yang berlemak yang menggelikan dan juga menghalang bau busuk ya. Jadi senang ya, semua itu senang dibasuh lah kan ya. Dengan memotong kulub itu seorang boleh mengelakkan bahaya tersekatnya kulit zakar ketika ia tegang. Berkhatan boleh mengurangkan kemungkinan terkena penyakit barah. Ya, yakni tadi kan ya, sudah terbukti bahawa penyakit barah kerap berlaku pada orang yang sempit kulubnya, sedangkan ia jarang berlaku pada umat yang syariatnya mewajibkan khatan. Berkhatan boleh mengurangkan tabiat ya, melancap di kalangan remaja ya, melancap di kalangan remaja ya. Itu satu usaha lah. Sudah pasti banyak perkara-perkara lainnya, tak semestinya dengan berkhatan saja dapat elak kan ya. Ini pun satu perkara yang amat mengganggu kan ya, kerana dengan begitu meluas yang media sosial pada hari ini, kebebasan yang diberikan semua tu ya kadang amat bahaya lah. Budak-budak ni amat terdedah ya dengan kadang sesama dia orang share senang video apa benda pakai Telegram, pakai WhatsApp semua, video-video yang tak sepatutnya lah. Jadi kita tak dapat nak tengok anak-anak kita ni sepanjang masa kan 24 jam. Jadi tu yang penting macam mana kita nak, bukan mudah benda ni lah kan ya, nak mendidik anak-anak kita dari awal bagaimana mereka mampu untuk kawal diri benda ni. Kita tidak akan mampu untuk pastikan sepanjang masa kita nak tengok handset dia, memang tak akan dapat kan ya. Bahkan sampai satu tahap mereka memberontak tak dapat nak terima kita sentiasa melihat sahaja handset mereka lah kan ya, handphone mereka. Jadi memang cabaran yang besar lah pada zaman sekarang ini ya, kalau untuk mendidik anak-anak, terutamanya dengan tadi lah kita tak sebut maknanya ini budak-budak yang tingkatan ni semua lah kan ya. Bahkan umur budak tadika, dalam tadika pun ada beberapa juga kes-kes sebeginilah kan ya. Tindih-tindih budak, main kemaluan semua tu lah kan ya, dia orang di taska semua lah kan ya. Jadi memang ini adalah bila dengar cerita tu memang agak menyeramkan lah benda-benda ni. Sebab itu kita memang kena dari awal ni, memang kita dah kena alert dengan anak-anak kita ni, bagi tahu awal-awal siap-siap kan ya. Jadi anggota tubuh badan mereka mana yang mereka kena jaga, yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan apa semua. Kadang dia tak tahu, dia tak benda tu biasa saja ya. Jadi banyak ya yang kita perlu usahakan ya, supaya mereka tidak jatuh ataupun menjadi mangsa ya di luar sana ya. Jadi ini tadi berkaitan dengan bab akikah ini ya. Jadi secara kesimpulannya ya, jadi akikah ini adalah ibadat yang sunat ya, dilakukan bagi mereka yang mampu. Bila kita sebut mampu di sini, ini kita kena usahakan diri kita jadi mampulah ya. Jadi jangan kita mempergunakan alasan mampu. Aku tak mampulah ya. Walaupun gaji mungkin 3-4 ribu ringgit sebulan ya kan ya, memanglah ya, mungkin tak dapat nak buat simpanan. Katalah paling teruk pun kalau sebulan kita simpan 20 ringgit sebulan, maka setahun dah 240. 3-4 tahun dapatlah 600-700, insya-Allah boleh juga buat ya. Takkanlah sampai anak tadi tu umur umur balik, umur belasan tahun tak di akikah dengan alasan saya tidak mampu ya. Bolehkah kita gunakan alasan tersebut lah kan ya. Jadi bila buat korban, bila buat akikah, kita akan menggunakan alasan kita tidak mampu ya. Tapi kalau perkara-perkara yang lain, kita cuba ya untuk menjadikan mampu lah kan ya. Jadi kita kena muhasabah diri kita lah kan ya. Jadi kalau anak-anak kita, saudara kita ada anak dia yang belum diakikah, kita tanyalah kenapa tak diakikahkan lagi ya. Ya kadang-kadang bagi setengah dalam masyarakat ni, dia ambil mudah benda ni, tak payah buat lah.
Mungkinlah kalau memang betul tak mampu sangat nak buat majlisnya itu, karena memang nak sembang kemah, macam-macam ni semua ni, catering lagi, memang beribu-ribu, ya. Jadi paling mudah tadi itulah, ya mungkin bagi yang mentah sajalah, ya. Kita sembelih kambing tadi itu bungkus-bungkus bagi saja. Itu pun tak ada masalah, walaupun tidak masak, ya. Ataupun nak murah lagi, buat di luar negara, ya banyak, ya. Tapi pastikan yang mana ini yang boleh dipercayai lah, ya, yang di luar negara tersebut, ya. Di Kamboja, bahkan di Mekah, ya, dengan kadar yang lebih murah, ada yang bawah 500, ya, RM400 kita dapat seekor kambing, ya, berbanding kalau buat dalam negara 2 kali ganda harga lah kan, ya. Jadi sekurang-kurang kita buatlah, ya, kalau tak, yang afdal sudah pasti dalam negara tak dapat mampu, buatlah di luar negara, tapi kita pastikan dibuatlah untuk bayi tersebut, kan, ya. Jangan sampai tidak dilakukan langsung, kan, ya, kerana itu adalah sebagian sunnah Nabi yang sepatutnya kita kena lakukan, kan, ya. Jadi memandangkan Isyak dah nak masuk lah, ya. Jadi ini pun bab akikah ni kita alhamdulillah kita telah tamat, ya. Jadi insya-Allah pada minggu hadapan kita akan sentuh perkara berkaitan dengan makanan dan minuman, iaitu makanan apa yang halal dan minuman yang halal, makanan apa yang haram, minuman apa yang haram, yang haram juga, ya. Jadi itu sajalah untuk malam ini. Semuanya yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi kata-kata ataupun kuliah pada maghrib ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam.